Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إذ قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Muka surat tengah. Muka surat tengah sekarang. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, untuk membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberi bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah, kalau kamu mengetahui. Maha benar firman Allah yang Maha Agung, Surah Al-Baqarah ayat 183 ayat 184. Yang berusaha Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, yang berjamaah ayah ibu, abang kakak, semua kita hamba-hamba Allah, semua kita pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alumni jemaah haji, jemaah umrah yang sedang mempertahankan kemabruran istiqamah, bakal jamaah haji, jamaah umrah yang merindui detik-detik ibadah di tanah suci. Semua kita bakal-bakal arwah, semua kita bakal-bakal ahli syurga. Allahumma amin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita countdown. Saya yakin beberapa masa subuh sudah. Kejap lagi syuruk, duha, zuhur, asar, kemudian ghurub maghrib. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatikanlah baki detik-detik hidup kami di dalam bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Satu doa yang sangat indah. Tentu boleh tengok pada muka surat 3. Tak sempat ni, pagi ni masa begitu singkat. Adanya buku kecil ini membantu. Kalau ada yang tak sempat, ayah ibu sidang jemaah boleh baca. Muka surat 3 ada doa untuk kita mengalu-alukan bulan Ramadan.
Saya yakin doa ini mungkin sidang jemaah sudah pun mengamalkannya. Kalau belum, terimalah ini doa vocabulary baru kita. Mungkin ada di antara arwah yang sudah pergi tak sempat mempelajari, beramal dan menghayati doa ini. Doa ini lepas masuk bulan Ramadan kurang valid lah, sebab dah masuk bulan Ramadan. Yang ini sangat sesuai dibaca bulan Rajab, bulan Syakban, diulang-ulang penuh penghayatan. Yang bawah tu, doa menyambut bulan Ramadan. Saya baca, jemaah ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berilah keselamatan untukku untuk menghadapi Ramadan. Berilah kesejahteraan Ramadan untukku dan terimalah ibadah Ramadan dariku. Cantik doa ni. Ya Allah, selamatkanlah diriku, tubuh badanku untuk aku beribadah di dalam bulan Ramadan. Pertama. Yang kedua, ya Allah, Ramadan tu sendiri, wahai Allah, sejahterakanlah untukku. Apabila bergabung dua doa ini, kita pun hidup di bulan Ramadan, kita beribadah di bulan Ramadan dengan jiwa kehambaan. Betul kita nanti bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan, namun akhirnya kita mohon agar Allah Ta'ala menerima ibadah kita. Sudah tentu saat Allah Ta'ala menerima puasa kita, qiyam kita, Allah Ta'ala akan gandakan keampunan dan rahmat. Ini setting minda kita menjelang Ramadan. Bagaimana perasaan detik-detik? Saya yakin ada semacam perasaan yang tak boleh kita gambarkan. Beberapa ketika sebelum sampainya Ramadan bertamu di dalam kehidupan kita, ataupun beberapa saat dan ketika nanti kita akan bertamu di dalam istana Ramadan. Kita masuk dalam istana Ramadan, jadual makan minum kita berubah. Dah tak boleh dah kita makan di siang hari, walaupun makanan itu makanan kita, duit kita. Kita dah tukar dah jadual kita. Tukar dalam arti kata bertambah baik. Baik dari arti kata sebelum ini kita tak berapa jelas makan dan tidak makan kita kerana apa. Antara pelajaran besar di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kita akan clear makan dan minum kita kerana Allah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, kata Allah. Minumlah kamu, kata Allah. Makan dan minum itu bukan orang lain yang bagi, aku yang bagi. Aku Ar-Razzaq. Akulah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Akulah Al-Wahhab, Maha menganugerahi. Maka dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala tarik sekejap di waktu siang, berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, ayat
muka surat tengah ni tuan-tuan baca nanti. Kita akan selalu baca. Saya dengan kawan-kawan yang menyusun buku ini bersama dengan tuan-tuan lah yang dah menyumbang cetak. Tuan-tuan lah sebenarnya yang menyumbang, ada sumbangan dalam buku kecil ini. Kejap lagi tuan-tuan jangan bagi saya tunai. Masuk dalam tabung kat belakang. Tabung, banyak tabung belakang tu. Untuk niatkan pahala bagi mereka yang menyumbang. Tuan-tuan juga yang menyumbang buku ni, kita cetak balik. Tuan-tuan sumbang buku sebelum buku syurga, buku neraka apa semua, kita cetak balik untuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita pusing-pusingkan. Ada yang berinfak secara senyap-senyap, kita pusingkan pula secara senyap-senyap, supaya kita pun tak tahu dekat akhirat. Biar kita termasuk golongan yang terkejut. Ini pahala siapa pula ni? Dulu kamu pernah infak untuk penerbitan satu buku, buku tu kecil je, tak adalah ilmiah sangat, tapi ada orang yang memberi infak. Allah Ta'ala sajalah yang menghitung. Buku kecil ini kita tumpang pastinya keberkatan ayat suci Al-Quran. Buku ni antara ayatnya ayat ibadah puasa tadi. Ayat itulah yang menyebabkan esok pagi-pagi kita tak boleh bersarapan. Hari ini boleh sarapan ni. Hari ini adalah hari Syak, hari yang makruh tahrim untuk berpuasa. Ada setengah ulama masukkan hari Syak termasuk hari yang diharamkan berpuasa. Tak boleh puasa hari ini, hari Syak. Dah Ustaz, hari ini hari Senin, hari ini hari Syak. Hari Syak pada hari Senin. Jadi tidak berpuasa kita pada hari ini kerana Allah. Walaupun kita biasa puasa hari Senin, hari ini kita tidak puasa. Tak puasa hari ini kita dapat pahala. Tak puasa kita hari ini, kita dapat pahala. Oh, menarik. Orang perempuan, isteri, tuan-tuan, isteri saya tak dapat masuk ke dalam masjid kerana halangan haid. Menyatakan kerinduan nak masuk ke dalam masjid, nak beriktikaf di dalam masjid, apakan daya dalam keadaan haid. Niat, azam, cita-cita, tekad nak datang ke masjid itu, Allah Ta'ala beri pahala. Beri pahala. Tak pergi ke Masjidil Haram. Sepatutnya Ustaz, saya ni memang setiap kali bulan Ramadan, tak awal Ramadan, tak akhir Ramadan, mesti ada duduk tengah-tengah. Ada tengah Ramadan ke sampai ke Tanah Suci Ustaz. Tapi dah tahun lepas tak dapat. Tahun ni pun nampak gaya tak dapat juga. Saya kata, dah guna, saya memang nak pergi Ustaz. Memang kalau ada peluang saya nak pergi. Masya Allah, Tuhan tengok niat kita, tekad kita. Free tuan-tuan, impian dan niat free. Berimpi-impilah benda-benda baik. Berniatlah, bertekadlah buat benda baik. Daripada fikir benda bukan, niatlah benda-benda yang baik. Nak buat tu, nak buat ni. Allah Ta'ala kira sebagai niat dan azam. Niat dan azam itu pun dah dikira sebagai suatu ibadah. Sibukkan diri kita berfikir dengan fikiran positif. Fikiran positif dalam bahasa motivasi. Dalam bahasa kita, berfikir untuk melakukan amal ibadat. Tadi rakaat pertama, Masya Allah, surah Ali Imran ayat 133 tadi imam kita baca. Masya Allah, tazkirah. Bagi saya imam baca surah dalam sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, kita faham tu pun dah jadi tazkirah. Bersegeralah kamu, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala kata, bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Dalam bahasa lain, jangan lambat-lambat dalam bab ibadat, dalam bab infak, dalam bab tolong menolong, dalam bab bermaaf-maafan, berlumba-lumba lah. Buat baik ni buat lumba-lumba. Jangan buat nantilah. Kan, alhamdulillah, ini pun berlumba-lumba saya dengan kawan-kawan. Jom, ni hampir tak siap. Sempat juga siap, dan hari ini sempat berada di tangan tuan-tuan. Ini memang special edition. Saya tak malu menggunakan special edition. Kalau orang boleh buat kereta ada special edition, saya kata ini special edition. Tidak ada di tempat lain. Tak ada tempat lain. Memang ada tempat lain, dah tak sempat bagi dekat Perpustakaan Negara. Memang ada kat sini. Ada kat tangan tuan-tuan, ambil. Manfaatkan. Buku kecil ini valid sampai malam raya. Tak percaya tuan-tuan tengok muka Ustaz akhir. Kalau mana Ustaz? Tengok tuan-tuan.
Muka surat 23, muka surat akhir belakang. Kenapa Ustaz kata macam tu? Berlaku. Sebab kita ikut geng yang takbir raya rumah ke rumah. Dia ada geng-geng khalifah 3-4 orang tu. Bila kita gila-gilakan takbir raya, dia terlupa takbir raya. Dia ada satu simpang waktu kita nak takbir raya tu. Dia teragak-agak kat simpang tu. Siapa yang biasa takbir raya tahulah. Salah tu dia salah. Ni dia. Dah oleh kerana tahun lepas kita tak ada takbir raya rumah ke rumah. Kita dah tak banyak dah takbir raya. Ada pedoman takbir raya. Jadi buku kecil ini insya-Allah start daripada sekarang, bawa ke hulu ke hilir, bawa masa tadarus 1-2 jam. Penat Ustaz saya tadarus, ada tak bahan bacaan santai-santai saya nak baca? Tarbiyah rohani, penyucian. Tarbiyah penyucian rohani, raya hanya di syurga. Inilah ayat yang kita akan baca, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala panggil orang-orang yang beriman. Macam sekarang lah yang dalam masjid kita ni, bukan semua orang TDI. Baru ni lepas saya berkuliah kat sini, tazkirah subuh ni, ada jemaah datang, Ustaz buat buku ni macam mana ni? Saya bukan orang sini, saya orang Johor Bahru. Ada orang luar juga datang ni. Tapi kalau saya cakap, sila bangun jemaah yang tinggal di TDI, yang tinggal di Johor Bahru, yang sekadar singgah saja tak boleh bangun. Macam itulah Allah Ta'ala panggil, wahai orang-orang yang beriman. Lalu bangkitlah orang-orang yang beriman. Yang tak beriman duduk. Lepas orang yang beriman itu berdiri, Allah Ta'ala sampaikan khitabnya, diwajibkan kepada kamu ibadah puasa sebagaimana puasa ini pernah dilakukan oleh orang-orang beriman sebelum daripada kamu. Mak ayah kita, tok nenek kita yang paling dekat dengan kita dah meninggal dah. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afum. Dan contoh paling dekat yang pernah duduk di kursi ini, tak ramai yang duduk kat kursi ini. Setiap pagi tuan guru kita, guru tuan-tuan, prof kita, doktor kita, Allah maghfir lahu warhamhu, pasti dia sedang melihat, dia sedang menikmati ibadah puasa, ibadah-ibadah yang pernah diusahakan, dimujahadahkan di dalam bulan puasa, bulan Ramadan Al-Mubarak. Lagi, siapa lagi? Golongan sebelum daripada kita. Zaman Rasulullah SAW, para sahabat, dan sebelum orang-orang yang beriman kepada Allah. Syariat-syariat sebelum daripada bagi Nabi SAW, sudah pun mereka berpuasa. Supaya apa kita berpuasa? Hujung ayat tu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa, menghayati bulan Ramadan, kita menjadi manusia yang semakin bertakwa. Muslim, mukmin, muttaqin. Kita ada pangkat yang sedang kita usahakan. Di sisi Allah, Allah Ta'ala pandang kita sama. Mungkin kita pandang orang lain berdasarkan harta. Nak buat macam mana? Berdasarkan you dulu pencen last kali, you apa pangkat you? Dia berhenti kat mana? Dah sampai jusah ke tak sampai jusah? Saya dengan kawan-kawan tak ada peluang lah, tak ada dalam perkhidmatan kerajaan. Tak apalah nak buat macam mana. Kerajaan dengan kerajaannya, swasta dengan swastanya. Namun kita di sisi Allah sama. Nak buat macam mana? Allah Ta'ala pandang kita dengan orang rumah kita sama. Kita pun tak tahu. Kita dengan orang rumah kita dalam bab mencintai Allah dan Rasul, siapa lebih mendalam? Dan paling dekat lah. Paling dekat kita boleh muhasabah. Kalau susah sangat nak muhasabah diri sendiri, dan bulan Ramadan ini adalah bulan muhasabah dan bulan jihad, bulan mujahadah, kita tengok. Kalaulah kita di depan Allah Ta'ala nanti, siapa masuk syurga dulu? Siapa meninggal dulu tu tak tahulah, tak apalah. Siapa meninggal dulu tu tak apalah. Siapa masuk syurga dulu? Orang rumah kita ke kita? Suami kita ke kita? Itu paling dekat lah tu. Kita dengan kawan baik kita, sama-sama pergi masjid, kita sendiri muhasabah. Jangan tanya dia, kita sendiri muhasabah. Ya Allah, kalau boleh ya Allah, bukan dia, bukan aku, kami nak berpimpinan tangan masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Allahumma adkhilnal jannah bidunil hisab bighairi azab. Allah Ta'ala datangkan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, saja-saja je Allah Ta'ala nak suruh kita, nak jemput kita masuk ke dalam syurga-Nya.
Terima kasihlah ya Allah. Bayar-bayar dengan aku ni wahai Allah. Kau Maha mengetahui ramai dah sudah mendahuliku bertemu denganmu wahai Allah. Aku sedar wahai Allah, aku tak bersungguh sangat beribadah, tak bersungguh sangat berdoa. Namun Kau Tuhan yang Maha Kasihan belas. Kau panjangkan umurku sehingga ke detik ini. Kejap lagi wahai Allah, masuk je waktu maghrib, aku menangis wahai Allah. Menangis kerana mensyukuri limpahan kurniaan-Mu yang maha luas itu wahai Allah. Aku sedar aku tak berapa sungguh bab-bab doa ni, tapi Kau makbulkan doaku yang tidak sepertinya. Doa aku wahai Allah agar dipertemukan lagi bulan Ramadan, agar diberikan kesihatan untuk beribadah di dalam bulan Ramadan, agar qiyamku kali ini lebih mantap wahai Allah. Aku sedar aku tak banyak baca Quran sebelum ini, aku banyak dilalaikan. Masa belum pencen tu memang dah, lepas pencen ni pun lalai juga rupanya umat. Namun wahai Allah, aku berazam wahai Allah, kali ini aku nak khatam Quran slow. Dia khatam Quran ni jangan nak laju-laju, slow boleh pelan-pelan, tapi istiqamah lah. Selalu berdamping dengan Quran, baca Quran 5 muka surat sebelum subuh, 5 muka surat selepas subuh. Ada berapa page Quran kita baca kan, sebelum subuh sampai awal sikit, dapat setengah jam baca-baca pelan-pelan kan. Ustaz, saya bukan jenis baca Ustaz, saya jenis dengar pun boleh juga. Boleh juga. Tapi macam mana pun kita nak kita baca, kita dengar apa yang kita baca. Itu dua lah. Kan. Takkan nak dengar pula, nyanyi boleh pula kita. Nyanyi lagu negaraku rajin pula tiap-tiap hari. Ni bacalah Quran, tak rugi. Tak faham Ustaz, tak faham pun tak apa. Itu kehebatan Quran ni, tak faham pun dapat pahala. Namun level kita ni hari ni mesti kita nak tahu. Kita mesti nak tahu apa benda yang Tuhan nak sampaikan. Apa ni? Apa cerita Quran ni? Ada mesej yang besar yang perlu kita download sebelum kita tutup mata terakhir. Kita mesej itu sudah pun Rasulullah SAW sampaikan 1400 tahun yang lalu. Hari ini Al-Quran sudah pun dijelmakan dalam bentuk yang begitu indah. Zaman kita sedang bercakap ni, ada di tengah negara di Afrika sana masih lagi menikmati Quran yang ditulis di pokok, di kayu, di loh-loh. Masya Allah, ada lagi rupanya. Yang hari ini cantik tuan-tuan. Quran yang ada di rumah tuan-tuan cantik. Dalam bentuk Android, dalam handphone, dalam Allah Akbar. Cukup dipermudahkan untuk kita untuk menikmati Al-Quran. Quran terjemahan, bukan terjemahan Indonesia lagi. Saya ingat peringkat ayah anda bonda dulu, peringkat awal kita Quran terjemahan bahasa Indonesia. Sekarang dah ada bahasa kita. Dalam bahasa Malaysia kita dah ada dah. Bukan sekarang dah, sebelum ni dah ada dah. Masya Allah. Cetakan Quran dah ada. Bukan cetakan Madinah tu memang kita tahu dah. Cetakan Nuh, Yayasan Restu ada. Banyak lah. Karang Kerah pun ada buat. Mana Quran Telaga Biru. Banyak lagi, banyak. Nak memudahkan kita membaca, menghayati isi kandung Al-Quran, antara yang dekat dengan kita ialah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ayat 184, terus tuan-tuan tengok ayat 184 terjemahan tu. Saya dah habis, tak boleh nak besarkan lah font tu. Daripada saya besarkan font, tuan-tuan carilah spek mata, beri power kan. Ustaz kena besarkan lagi, jenuh lah kalau besarkan font kan. Tuan-tuan boleh tengok tu ayat tu, ayat 184. Puasa yang diwajibkan itu adalah beberapa hari yang tertentu. 30 nisbah 365 hari. Berapa persen tu? 30 hari, 29 hari berpuasa, nisbah dengan 365 hari. Berapa persen? Sampai 10%? Allahu Akbar. Kadang-kadang saya nak terbalik. Kalaulah Allah Ta'ala terbalik, yang boleh makan 30 ataupun 29 hari, baki tu tak boleh makan. Amjam, ada berani. Tuhan tak buat macam tu. Besarnya rahmat Allah. Itu pun dalam bulan puasa yang tak boleh makannya siang.
Oh, malam kita ada. Ni jemaah banyak tanya ni, ustaz ni SOP ni macam mana ustaz? Mori ada ke tak ada? Oh. Kan orang tak cerita tarawih apa, dia cerita mori dulu. Kita buka tajuk mori. Saya kata mori sebenarnya bukan mori, murih. Ni sejarah dia. Murih. Mim ra ya ha. Murih. Asal mori itu murih. Ada sejarah tu. Murih maksudnya apa? Makanan yang dihidang untuk rehat-rehat. Oleh kerana lama semayang malam bulan Ramadan, namanya semayang tarawih ni, jadi di antara rakaat itu ada hidangan murih. Kuih-kuih yang kita mencicipinya antara rakaat-rakaat. Ada teh, ada teh, minum sikit, makan-makan sikit, sambung lagi rakaat-rakaat. Masya-Allah. Tapi dah berlalu zaman. Mana ustaz, kita orang nak balik, besok kita orang nak kerja apa? Ada hidangan mori. Kali ni ikut SOP bungkus. Tak biasalah bungkus. Macam tak biasa pula bungkus musim PKP ni. Bungkus je lah bawa balik. Tak apa, alhamdulillah. Bungkus pembungkus lah ustaz. Kita orang nak taja lah. Kita pun cakap cari AJK, taja apa ustaz, tak apa. Bungkus tu cara. Yang penting sedekah, infak dalam bulan Ramadan. Kita nak masuk sebahagian daripada himpunan para dermawan yang berkumpul di bulan Ramadan. Bukan sekadar morihnya, kita yang berpuasa nak sponsor orang lain berbuka puasa. Yang ini perniagaan yang untung. Gaji aku, gaji engkau, gaji aku. Bisnes apa yang kita nak, tuan-tuan? Ini bisnes yang lain macam ni. Apa satu perbuatan, satu kerja, saya buat kerja saya dapat kerja gaji saya, tapi pada masa yang sama gaji you pun jadi kerja saya. Ya Allah. Ada pada bulan Ramadan Al-Mubarak, tuan-tuan. Sebab tu bagus nak sponsor pelajar-pelajar tahfiz, kan, sponsor masjid, surau ini. Ya Allah. Ambil lah. Kalau tak pernah buat, jarang buat, atau buat tak penuh, tahun ni ustaz saya azam 30 malam. Waktu saya buka puasa, ada orang lain yang berbuka puasa, pahala puasa dia boleh kat saya ustaz. Oh, tuan-tuan, buatlah tuan-tuan. Tahun depan belum tentu, tuan-tuan. Ni kira kita dapatlah Ramadan tahun ni, Allahumma amin. Tak tahulah ada kalangan kita meninggal ke sejam 2 ni ke, kan? Rasa kan tak nak lah, ya Allah. Ataupun meninggal 10 Ramadan, tak nak, wahai Allah. Nak meninggal pun malam raya, wahai Allah. Kita sempat. Kita ada duit, tuan-tuan ada duit. Bohonglah tak ada duit. Ada duit, apa tak ada duit? Simpan banyak-banyak buat apa? Anak-anak semua dah berjaya, udahlah dia. Pandai dah dia, dah ajar dah dia. Dah berikan pendidikan, dah ajar dia hafal Quran, alhamdulillah 30 juz, hafal Quran, faham hadis, boleh BA, jadi doktor lah ustaz anak saya. Udah, apa lagi? Pandailah dia. Kita uruskan kehidupan kita di alam barzah. Cakap terang-terang dengan anak-anak. Alung angah ayah tak ada apa dah, kamu dah pandai dah. Ini kamu jangan buat banyak nak tekan-tekan ayah. Ini ayah nak buat wakaf, itu wakaf ini ayah. Buatlah ayah, kami tak ada apa dah ayah. Buatlah ayah. Ayah pun selalu pergi masjid, ibu pun selalu pergi masjid. Mana yang baik itu ayah buat. Kan? Kami dah ada ilmu. Ayah dah spend banyak masa dan waktu untuk membimbing kami. Bagus, berbala pantun anak dengan ayah, dengan ibu. Kita buat kerja kita. Kita nak harap kita meninggal, anak kita wakaf bagi pihak kita. Kita tahu payah, bukan mudah, kan? Bukan mudah. Kitalah yang uruskan harta kita. Jadi dalam ayat 184 bercerita tentang Ramadan turut sama menyantuni orang musafir dan orang sakit. Kita yang boleh berpuasa, memang kita kena puasa lah besok, kan? Malam ni kita akan bertarawih maghrib berjamaah. Kena datang awal, tuan-tuan. Kena datang awal. Tak tahulah masjid kita ni buat pendaftaran online ke datang awal. Kena datang awal. Ramadan tahun ini cantik. Saya terfikir, Masya Allah, package maghrib, isyak, bentang sejadah maghrib itu dah tak bangun dah. Kalau bangun orang ni pergi bilik air lah. Sejadah tu jangan bangun. Sejadah tu jangan bangun, kan? Maghrib, isyak, tarawih.
baru boleh balik. Macam kat Mekah dah. Dah jadi macam Mekah dah. Allah Ta'ala. Cantik. Kita akan dapat banyak masa iktikaf di dalam masjid. Jangan lupa berniat iktikaf dalam masjid. Oh, cantik. Bawa lah. Mungkin kena ada buat Tupperware sikit, ada kurma, kan ada roti-roti sikit lah. Betul, ada mineral letak kat tepi. Masya Allah. Dah jadi macam kat Mekah lah. Tapi janganlah bawa nasi berani makan dalam ni, marah je. Yang kecil-kecil lah yang kan. Yang elok. Allahu Akbar. Indah. Cukup indah, tuan-tuan. Yang sakit macam mana? Tengok Allah Ta'ala terus santuni pada ayat 184. Yang sakit, yang musafir boleh buka bulan Ramadan, harus. Tapi nanti kena qada balik, kata Allah dalam ayat 184 tu. Dah Ustaz, kalau yang tu ayah saya tu Ustaz, dia tak larat dah. Nak qada macam mana Ustaz? Allah Ta'ala terus sebut ayat 184 tu, bayar fidyah. Sponsor orang miskin makan. Namanya bayar fidyah. Kan? Satu hari tak puasa RM2. Kita katalah RM1. Baru ni tengok yang pusat zakat wilayah RM1.75 secupak makanan. Secupak nasi. Yang mengenyangkan. Up lah jadi RM2. Ustaz, ayah saya dah meninggal Ustaz. Dia tak puasa 10 hari. 10 hari 10 cupak. 10 cupak, 10 kali 2, RM20. Allah. Ingat RM2,000, RM20. Apa barang Ustaz? Top up lah Ustaz, RM100. Terbaik. Lebih kan? Masya Allah, tabarakallah. Kan? Jadi berikan fidyah. Kan? Allah Ta'ala clear sebut 183 untuk kita orang sihat. Puasa, jangan tak puasa. Ada tak geng plastik hitam kat sini? Tak ada dah taubat dah Ustaz. Itu dulu 20 tahun dulu Ustaz, 10 tahun dulu, alhamdulillah sekarang dah tak buat lagi geng plastik hitam. Jadi kita dah tak buat dah. Kalau ada yang buat dulu, kita dah bertaubat, alhamdulillah dah bertaubat, dah pun qada dah. Namun ujung ayat tu, terjemahan ayat 184 tu, ujung tu, dan walaupun demikian berpuasa itu lebih baik bagi kamu dari memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Saya ada pengalaman berpuasa lama, pukul 10 malam baru buka. Orang buka puasa maghrib, kamu buka puasa pukul 10 malam, ni apa ke barang? Betul, ni kisah benar terjadi. Kenapa Ustaz? Ustaz buat ajaran baru ke? Cerita dia, saya ingat tuan-tuan pernah menunaikan ibadat umrah di bulan Ramadan. Naik kapal terbang di KLIA pukul 6 petang. 6 petang 20 hari bulan Ramadan. Ni tahun 2016, pergi umrah. Naik kapal terbang pukul 6 petang. Kapal terbang pun naik Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Subhanalladzi sakharana hadza. Sampai Jeddah pukul 2 petang. Sekian yang maklumkan. Boleh buka ke? Tengok jam Allah kan. Allah. Ustaz ni macam mana? Rombongan tanya. Saya kata, Pakcik kan dah beritahu, kita dalam keadaan musafir, sila berbuka. Boleh berbuka. Ni ayat Quran 184, musafir kita. Dah Ustaz kenapa tak buka? Saya baca ayat yang ujung itu. Saya ambil yang berpuasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Yang tak larat buka puasa lah. Tak apa. Lebih-lebih lagi makan dalam penerbangan kan best. Kopi, tea, makan. Kita ada haji kita pilot, masya-Allah tabarakallah kan. Makan dalam kapal terbang paling best, makan di atas awan. Masya-Allah. Kan boleh berbuka musafir. Tapi kalau tak nak, boleh tahan, itu lebih baik. Ini insya-Allah tuan-tuan sedang jemaah yang mati dikasihi oleh Allah, boleh baca buku kecil ini. Ada doa Lailatul Qadar tu, muka surat 20. Tengok muka surat 20, doa Lailatul Qadar. Kita dah dapat agak dah berdasarkan ijtihad Imam Al-Ghazali. Puasa pada hari Selasa, ada kolom di sini. Puasa pada hari Selasa menurut ijtihad Imam Al-Ghazali, jangkanya Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan. Masya-Allah. Sedetail itu ulama dulu nak suruh kita kan
dia punya research, dia punya research itu sampai ke tahap itu. Rujuk kitab Hasyiah Al-Bujairimi. Masya-Allah, masya-Allah. Kan? Ni meninggal tahun berapa Imam Al-Ghazali? Tuan-tuan tahu tak? Jasa besar Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan dah habis baca ke belum? Tuan pengarang ni dah meninggal dah. Saya kalau tidak saya mencadangkan khatam Quran tu satulah, khatam hadis tu satulah, khatam bacaan kitab Ihya Ulumuddin. Baca terjemahan pelan-pelan. Tak apa, ustaz saya tak faham lah ustaz, bahasanya tinggi. Yang tak faham tu tanda, baca lagi. Tak tanda jumpa ustaz tanya apa maksud Imam Ghazali cakap macam ni, tak apa. Terjemahan bahasa kita dah ada. 8 jilid, Allah, 8 jilid tebal-tebal macam Quran tu, 8 jilid. Masya-Allah. Imam Ghazali meninggal umur, cuba tuan-tuan semak, bayar dia bayar kita tak, bayar tuan-tuan tak? Umur teka 75 tahun A, B 65 tahun, C 55 tahun, D 45 tahun. Ustaz ulang balik soalan. Umur berapakah Imam Al-Ghazali habis nyawa? A 75, B 65, C 55, D 45. Ustaz nak Google sekejap lah Ustaz. Jawapannya ialah 55 tahun tuan-tuan. Ustaz mudanya. 55 tahun tu bayar menteri agama kita yang ada di Mekah sekarang. 55 tahun dia meninggalkan kitab, banyak kitab yang sampai kat kita ni sebahagiannya dah tenggelam di waktu Mongol Tatar serang. Yang sampai kat kita sebahagian, yang sebahagian tu pun ambil satu je lah, tak ambil satu je. Ihya Ulumuddin. Kita ni sibuk dan baca. Allah berkatnya umur orang-orang soleh. Tak sempat kita nak baca, ya Allah. Nak baca Quran pun tak sempat kan? Apa lagi? InsyaAllah sempat. Keberkatan Ramadan insyaAllah sempat. Dan kalau boleh, kalau buku ni tuan-tuan tak khatam baca, saya tak tahulah. Yang ni ringan, Allah, saya malu. Waktu saya tengok buku kitab, malu, ya Allah, kecil sangat tuan-tuan. Saya nak bangga pun, nak riak apa, tak ada apalah. Kan? Kerdil sangat. Disebabkan kerdil ni jom. Yang ni kalau dapat khatamlah baca. Buku syurga tu dah khatam belum? Buku neraka ni dah khatam ke belum? Ke mana dah pergi, ke laut mana dah pergi? Bacalah. Baca pelan-pelan, baca slow baca pelan-pelan, ya Allah. Tuan-tuan sidang jemaah, Lailatul Qadar ada doa bawah tu. Saya baca, tuan-tuan amalkan doa tu bawah tu. Saya baca, tuan-tuan ikut. Nabi SAW ajar kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, jika aku merasakan malam itu Lailatul Qadar, apakah doa yang sebaiknya dimunajatkan? Rasulullah jawab, bacalah wahai isteriku, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Mengampuni, memaafi, suka keampunan dan kemaafan. Maafkan aku, ampuni aku. Ustaz, terjemahan tak ada. Saja je tak ada. Suruh tuan-tuan hafal. Ustaz, boleh tak baca sekarang? Boleh. Boleh sekarang ni kita baca. Macam doa makan. Ada beberapa doa yang dari segi maknanya boleh kita baca bila-bila masa. Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh. Dari segi maknanya.
Rezeki bukan makan saja, rezeki nikmat kehidupan. Ya Allah, berkatikanlah rezeki yang kau kurniakan kepada kami. Kau kurniakan kami rezeki dapat menikmati akhir Syakban. Kejap lagi wahai Allah, kau akan kurniakan kami awal Ramadan. Mohon keberkatan Ramadan, keberkatan Syakban ini, bakinya sikit-sikit ni wahai Allah. Mohon, boleh. Doa ni pun boleh kita baca. Apatah lagi pada 10 malam terakhir, kita baca ulang sambil menangis wahai Allah. Ini last wahai Allah. Umur aku dah lebih umur kekasihmu, buah hati kami Nabi Muhammad SAW. Dah lebih dah 64, 65, dah masuk dekat-dekat 70, dah awal 70 ya Allah. Kalaulah yang belum sebelum ni aku tak terima Lailatul Qadar. Kalaupun aku hidup malam Lailatul Qadar tapi waktu tu aku tertidur, aku nak tahun ini wahai Allah dengan rahman dan rahimmu. Jagakanlah aku dengan air mata keinsafan. Waktu tu berlaku Lailatul Qadar dan ini doa aku wahai Allah. Lalu terimalah wahai Allah. Masukkan aku ke dalam syurga-Mu wahai Allah. Kita merayu, terus merayu. Tuan-tuan sidang jemaah yang mati dikasihi oleh Allah. Muka surat 16 pula tu. Ada kadang-kadang ada setengah masjid buat. Masjid kita buat tak ni? Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad. Dah ready dah tu, ready tu. Al-Badru Muniru Muhammad. Allahu Akbar. Pasti teringat dulu di kampung-kampung sangat meriah. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil ladzi la yanam wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhum Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Ini antara dua rakaat tarawih itu kita berzikir, mendengar zikir. Ustaz, Rasulullah tak pernah buat. Kita jawab, Rasulullah pernah larang ke? Kalau kita baca zikir ni tengah sembahyang tarawih, ya, kita menambahkan lagi bacaan. Itu tak boleh. Ini di luar. Duduk rehat-rehat antara dua rakaat. Bilal memperdengarkan zikir. Subhanallah. Kita dengar pun, kita pun baca subhanallah. Al-Badru Muniru Muhammad. Kita pun sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berselawat. Saling selawat, berselawat. Lagi pun mengantuk tarawih ni Ustaz. Mengantuk. Nak hilang mengantuk tu, asyik-asyik mengopi, berzikir kita. Bilal kita suaranya sedap, hilang mengantuk. Imam kita baca surah, bacaannya sedap, hilang mengantuk kita. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, masukkan infak tuan-tuan di dalam kotak amal. Orang Indonesia sebut kotak amal. Kita kotak infak kat belakang tu. Mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada arwah mak ayah kita. Niat infak atas nama arwah ayah dan ibu kita, kita pun dapat pahala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kemanisan beribadah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, lebih istimewa berbanding Ramadan yang lalu-lalu. Jom sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala wa la taruddana khaibin. Allahumma a'inna ala siyam wal qiyam wa ala tilawatil Quran wa la taruddana khaibin.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربي يسر ولا تعسر ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طالب علم إلا وفقته ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خزلته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Ya Allah, kurniakan kami kemanisan ibadah di bulan Ramadan. Kurniakanlah kami keikhlasan khusyuk yang luar biasa di bulan Ramadan. Kurniakan kami sifat-sifat mahmudah, himpunan sifat mahmudah di bulan Ramadan. Bantulah mujahadah dan jihad kami menyingkirkan sifat-sifat mazmumah yang masih berbaki ya Allah. Kurniakan kami kemanisan beribadah malam Lailatul Qadar ya Allah. Lepaskan kami dari murka dan api neraka-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami, ayah ibu kami, ayah ibu mertua kami ya Allah. Tok nenek kami, ahli keluarga kami ya Allah. Jiran-jiran dan sahabat-sahabat kami ya Allah. Sekalian muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tasbih para satu Rasulullah.